Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tajuk penyelewengan ayat Allah Maha Pengampun dalam menghalalkan pelbagai perkara yang haram. Kumpulan kami ada 6 orang, iaitu saya, Emilisa Amira, Ainur Afifah, Hazika Akila, Aziatul Zawiyah, Siti Hawa dan Siti Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazika Akila binti Julkipli memegangkan matriks BQ 23110075 akan membentangkan pengenalan bagi tajuk kami, yakni penyelewengan ayat Allah Maha Pengampun dalam menghalalkan pelbagai perkara haram. Dalam era moden, seperti yang kita ketahui, penyelewengan terhadap ajaran Islam ni semakin berleluasa, termasuklah dalam memahami dan menggunakan ayat Al-Quran tentang Allah Maha Pengampun. Dan tidak dinafikan konsep keampunan Allah SWT sememangnya satu rahmat besar bagi kita, di mana Allah sentiasa membuka pintu taubat bagi hambanya yang benar-benar menyesal dan ingin kembali ke jalan benar. Tetapi ada sebagian individu menyalahgunakan ayat ini untuk menghalalkan perbuatan haram, menjadikan keampunan Allah sebagai perisai untuk terus melakukan perkara haram tanpa rasa bersalah atau keinsafan. Namun pada hakikatnya telah ditegaskan dalam Al-Quran bahawa taubat hanya diterima bagi mereka yang melakukan kesalahan kerana kejahilan dan segera bertaubat. Dan penyelewengan ni menyalahi prinsip syariat dan boleh merosakkan akidah serta integriti moral masyarakat Islam. Oleh itu, kajian ni bertujuan untuk membongkar bentuk penyelewengan ayat Allah Maha Pengampun, mengenal pasti faktor pendorong serta membincangkan kesan dan langkah penyelesaian agar masyarakat tidak terjerumus dalam pemikiran yang menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar. Dan seterusnya, objektif kajian, terdapat 3 objektif kajian bagi tajuk kami, yakni menerangkan konsep keampunan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mendorong berlakunya penyelewengan ayat Allah Maha Pengampun dalam masyarakat. Dan yang terakhir, membincangkan langkah-langkah pencegahan penyelewengan melalui pendidikan dan penguatkuasaan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah. Nama saya Siti Hawa binti Rizwan. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai topik konsep pengampunan dalam Islam. Yang pertama sekali, kasih sayang Allah. Kita perlu faham bahawa pengampunan merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT yang sangat luas. Dalam surah Az-Zumar sendiri ayat 53, Allah berfirman, "Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sungguhnya Dialah yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini bukan sekadar kata-kata, tapi satu janji atau peluang untuk kita kembali kepadanya walaupun telah berkali-kali tersasar. Yang kedua, taubat adalah kunci kepada pengampunan. Namun begitu, untuk mendapatkan pengampunan, Islam menetapkan jalan yang jelas, iaitu melalui taubat. Surah An-Nisa ayat 17 dan 18, para mufassir menjelaskan 2 syarat utama taubat, iaitu dosa dilakukan dalam kejahilan, iaitu bukan sengaja berbuat dosa berkali-kali tanpa rasa bersalah, dan taubat dilakukan dengan segera tanpa bertangguh. Contohnya seperti Nabi Adam AS yang terus bertaubat selepas melakukan kesalahan. Inilah contoh taubat yang sebenar. Yang ketiga adalah syarat taubat diterima. Untuk taubat diterima ada 4 syarat yang perlu kita tahu, iaitu tinggalkan perbuatan dosa, menyesal dengan ikhlas, berazam untuk tidak mengulangi dan melakukannya semata-mata kerana Allah. Taubat yang benar bukan hanya di mulut tetapi disertakan dengan perbuatan dan dalam tindakan. Baik, isi yang keempat adalah salah faham masyarakat. Malangnya, pada hari ini dalam kalangan masyarakat kita ada yang silap faham. Mereka anggap Allah Maha Pengampun, jadi tidak mengapa untuk ulang dosa tu, nanti mereka boleh taubat. Ini sangat bertentangan dengan dengan taubat itu sendiri. Taubat tu dia bukanlah lesan untuk kita berdosa, tetapi untuk berbuat dosa, tetapi adalah ruang untuk kita muhasabah dan berubah ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, pengampunan dalam Islam adalah satu lambang cinta Allah kepada hamba-Nya, tapi rahmat yang datang itu bersama dengan usaha dan syarat yang perlu dipenuhi. Maka, marilah kita memanfaatkan peluang taubat ini dengan sebenar-benarnya sebelum terlambat. Moga Allah sentiasa menerima taubat kita dan menjadikan kita hamba yang bersyukur. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan
bentuk penyelewengan bagi ayat Allah Maha Pengampun ataupun Allah Al-Ghafur. So kalau kita tengokkan nama Allah Al-Ghafur ni seharusnya dia adalah satu nama yang menunjukkan tanda kasih sayang Allah di dalam tugas dan melihatkan atau mendengarkan atau memahami Allah Al-Ghafur ini, dia akan membawa satu perasaan rasa malu dan akan membuatkan kita untuk bertambah kesilapan kita. Tapi dalamnya terdapat segelintir manusia yang mereka melakukan penyelewengan terhadap ayat Allah Maha Pengampun. So antaranya adalah yang pertama penyelewengan makna dan tafsiran. So ini maksudnya adalah seorang itu bila mana dia melihat ataupun mendengarkan terms Allah Maha Pengampun, maka maksudnya adalah orang yang melakukan penyelewengan ini, mereka akan menanggung taubat dan mengulangi dosa tanpa menyesal. Dan yang kedua, penyelewengan dalam pengamalan. So contoh penyelewengan dalam pengamalan contoh adalah pengucapan astagfirullah. So seharusnya kata astagfirullah ini dia membawa satu perasaan yang kita mahu Allah menerima. Tapi orang yang melakukan penyelewengan ini, dia akan menganggap benda itu adalah satu walan khusus ataupun satu lawan. So itu adalah contoh orang yang melakukan penyelewengan bagi ayat Allah Pengampun ini dengan pengalaman. So yang ketiga pula adalah yang menyokong amalan syirik. Okay, kalau menyokong amalan syirik ni pula adalah contohnya bila dia dengar Allah Maha Pengampun, apa yang dia buat adalah menghalalkan amalan buruk dan dosa atas alasan nanti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. So konklusinya di sini sepatutnya mendengarkan ayat Allah Maha Pengampun akan menjadikan kita lebih rasa malu dan berusaha untuk bertaubat atas segala dosa-dosa kita, bukan menjadi satu alasan untuk kita mengulangi lagi kesilapan. Sekian. Seterusnya ialah faktor yang mendorong kepada penyelewengan ayat Allah Maha Pengampun. Faktor yang pertama adalah untuk kepentingan pribadi dan ideologi, di mana ada individu atau kumpulan yang mentafsir ayat Al-Quran ataupun nama-nama Allah untuk membenarkan tindakan mereka. Contohnya, mereka menggunakan ayat Allah Maha Pengampun bagi menghalalkan segala perkara yang haram, seperti riba, zina, atau meminum arak. Faktor yang kedua adalah kurangnya ilmu tafsir. Tanpa ilmu asas seperti bahasa Arab, usul fiqh, dan ilmu kalam, seseorang mudah salah tafsir. Contohnya dalam memahami ayat Allah Maha Pengampun tanpa memahami syarat-syarat taubat. Yang ketiga adalah metodologi tafsir salah. Tafsiran yang tidak ikut kaedah ulama atau tidak rujuk Al-Quran secara menyeluruhnya akan membawa kepada penyimpangan. Contohnya, anggapan bahawa taubat tidak diperlukan kerana pengampunan Allah sudah dijamin pasti. Seterusnya, saya Ainul Afifah binti Baharin, nombor matriks BQ231600126, akan membentangkan kesan penyelewengan ayat Allah Maha Pengampun kepada individu dan masyarakat. Kesan pertama ialah kerosakan kepada akidah dan kefahaman individu tentang dosa dan taubat. Ramai menyangka keampunan Allah datang tanpa syarat, sedangkan Islam menetapkan taubat mesti disertai dengan penyesalan, berhenti dari maksiat dan azam untuk tidak mengulanginya. Apabila ayat ini disalahguna untuk terus berbuat dosa, ia menunjukkan sikap seolah mempermainkan agama. Akhirnya rasa takut kepada Allah hilang dan individu jadi selesa untuk melakukan maksiat.
Kesan kedua ialah kebinasaan kepada masyarakat dari sudut moral dan sosial. Apabila ramai anggap dosa sebagai perkara biasa, batas halal dan haram jadi kabur. Ini melahirkan masyarakat yang tidak lagi menjadikan agama sebagai panduan, yang sekaligus melemahkan kekuatan ummah. Kesan seterusnya ialah kelemahan semangat jihad melawan hawa nafsu. Jika seseorang hanya bergantung pada rahmat Allah tanpa usaha untuk berubah, dia tidak terdorong memperbaiki diri. Akhirnya lahirlah individu yang pasif secara rohani dan jauh dari sifat takwa. Okey, baiklah. Untuk bahagian ini saya akan terangkan cara mengatasi salah faham terhadap konsep keampunan dalam Islam. Yang pertama, melalui pengukuhan iman dan kefahaman konsep keampunan. Kita perlu faham bahawa keampunan Allah bukan diberi secara automatik ataupun secara terus, tapi mempunyai syarat iaitu taubat dan amal soleh. Elakkan fahaman literal yang salah seperti menganggap keampunan sebagai lesen untuk buat dosa ataupun buat maksiat. Sebaliknya, ia sepatutnya menjadi motivasi untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, dengan membina budaya ilmu dan perbincangan agama dalam keluarga. Didik anak-anak dari kecil lagi dengan ilmu tafsir yang betul dan tegaskan keampunan bukan alasan untuk buat dosa, untuk membuat perkara yang tidak berfaedah, dan mendidik hati untuk tunduk pada wahyu, bukan hanya guna logik akal semata-mata. Okey, baik. Yang ketiga, sebar tafsir sahih dan tangani fahaman yang menyimpang. Gunakan platform seperti masjid, media dan NGO untuk sebarkan dakwah yang berautoriti. Tolak fahaman liberal dan ekstrim dan kukuhkan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam memahami tafsir. Dan langkah yang terakhir ataupun langkah keempat dari sudut pendidikan dan undang-undang. Perkukuh silibus tafsir di sekolah dan kawal media dan ambil tindakan pada ajaran sesat yang tersebar. Jabatan agama juga perlu lebih tegas terhadap penyebaran fahaman sesat dan penyalahgunaan makna sifat Allah. Maka dapat disimpulkan di sini salah faham terhadap konsep keampunan perlunya ada langkah ataupun pendekatan yang menyeluruh melalui pendidikan, budaya ilmu, dakwah berautoriti dan peranan institusi agama. Apabila kefahaman masyarakat diperbetulkan, ia akan mendorong kepada taubat yang sebenar dan penghayatan Islam yang lebih seimbang serta berlandaskan ilmu yang sahih. Sekian daripada saya. Baiklah, seterusnya untuk kesimpulan, penyelewengan ayat Allah Maha Pengampun dalam menghalalkan perkara haram adalah satu fenomena yang membimbangkan kerana ianya memberi kesan negatif kepada individu dan masyarakat. Seperti yang kita tahu, keampunan Allah hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar bertaubat, menyesali dosa dan berusaha untuk memperbaiki diri, dan bukannya kepada mereka yang sengaja mempermainkan hukum Allah dengan alasan segala dosa pasti diampunkan oleh Allah SWT. Dan penyelewengan seperti ini bukan sahaja mencemarkan kesucian ajaran Islam, malahan ianya boleh membawa kepada kerosakan akidah, melemahkan integriti moral umat dan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Oleh itu, penting untuk setiap individu memahami konsep keampunan Allah secara menyeluruh, menanamkan rasa takut dan berharap kepadanya serta sentiasa berusaha menjauhi perkara yang diharamkan. Dan akhir sekali, umat Islam hendaklah sentiasa berpegang kepada prinsip bahawa rahmat dan keampunan Allah adalah untuk mereka yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat dan berusaha memperbaiki diri, bukan untuk mereka yang sengaja mempermainkan agama demi kepentingan peribadi. Itu sahaja daripada kumpulan kami.